Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to Jeddah. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni ada beberapa request di korang ruangan komen untuk video review pagi semalam. So apa pun Zul akan pergikan nanti. So let's go, kita tengok ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan, dan di trading view nanti kita akan tengok pergerakan Bitcoin. Sebab apa, kalau ikutkan semalam di Discord channel pun Zul ada share kan satu pergerakan iaitu bearish pattern di mana kita ada di 4 hours, iaitu kita ada rising wedge. So rising wedge adalah satu pattern yang kalau kerap sekali menjadi. So nanti kita akan tengokkan di chart dan akan terang ke mana ke arah pergerakan market. So even pagi ni pun tu tak tengok lagi chart dia. So adakah dia dah break ataupun tidak, sebab apa semalam kita tunggu candle pukul 12 iaitu 4 hours punya candle. So kini body close below trendline tu, meaning kita akan drop lagi untuk hari ni ataupun mungkin pagi Isnin. Apa lagi dua akan tengok kan, kita akan tengok sama-sama. So kan tanpa buang masa lagi, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Sabtu semalam. So current time baru pukul 6.45. So meaning untuk completekan 24 hours untuk candle hari Sabtu, kita perlukan lagi 1 jam 15 minit, iaitu pukul 8 pagi nanti barulah candle close untuk hari Sabtu. So kita akan tengok dulu. So untuk hari ini kita tengok total market berada di mana. So currently total market berada di 962 bilion, kemudian volume 51 bilion. So dropin lah, ikutkan pagi semalam pun kita tengok volume kita berada di 62. So normal untuk hari Sabtu Ahad kita melakukan volume yang rendah. Cuma 2 minggu lepas je kita ada volume yang tinggi dan kuartal pergerakan yang drastik di Bitcoin. So untuk BTC dominant still lagi berada di 42.5, tak berlaku perubahan, tak berlaku perubahan semalam. Ethereum 15, so still juga sama. So secara ringkas ataupun summary pergerakan semalam, kita tengok total market meningkat sebanyak 0.32%, kemudian volume dropping. So kenapa dropping? Macam juga semalam, pagi semalam ikutkan awal-awal pagi tu sebelum daily close, kita tengok total market kita tengok volume 62 bilion. So untuk pagi ni kita tengok 51, hampir 52 bilion. So meaning 10 bilion hilang dalam market untuk kata pengurangan volume. So meaning 22.88% secara pengiraan. So kita tengok untuk di BTC dominant untuk sedikit dia hanya 0.01, tak berlaku sebarang efek. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di mana? So berdasarkan price, Bitcoin berada di 21.4k, iaitu dalam tempoh 24 hours 0.45%. So meaning berdasarkan price ini, meaning kita akan tengok di chart nanti, iaitu kita still lagi belum break kita punya falling wedge atau apa, nanti kita akan updatekan di chart. Nanti tu akan tengokkan di chart untuk update terkini. So untuk Ethereum still lagi kat 1.243 ya 0.80. So di Ethereum tu ada tengok sedikit untuk kata inverse and shoulder. So nanti kita akan tengok di Ethereum lepas kita tengok di Bitcoin. Kemudian lain-lain altcoin kita tengok sikit, semua rate sikit. Cardano rate sikit, Cardano rate. Dogecoin 1.6. So Dogecoin ada permintaan untuk pagi ni, kita akan tengok Dogecoin. Kemudian Shiba Inu still lagi naik 5.88, iaitu weekly 50%. So untuk Shiba Inu mungkin kita akan boleh pergi juga untuk pagi ni. Kemudian kita akan tengok lain, kita akan nak tengok Matic juga. So Matic dah drop 1.6. So macam lah Matic tu kan berada di resistance, dah berlaku rebound. So tengok untuk weekly dia naik dah 72%, tu tinggi lah. Uniswap juga 2.4 dan 57. So kita akan tengok juga Uniswap dan tengok nak Chainlink. So apa Chainlink ada termasuk dalam masuk ke dalam Luna. So main Chainlink dengan Uniswap tu nanti kan tengok kan. So guys, itulah coin yang Zul akan tengokkan untuk pagi ni. So let's go, yang pertama kita akan pergi dulu ke main coin kita, iaitu Bitcoin. So Bitcoin, apa yang dah buat di Bitcoin? So Bitcoin kita akan pergi ke chart. So chart kita akan buka di BTC USDT. So BTC USDT di 4 hours, kita akan tengok terus di 4 hours. Kena 4 hours, sebab apa kalau nak tengok 5 minit ni tak boleh, sebab apa hari Sabtu Ahad volume yang rendah. So ini kita tengok 4 hours. So 4 hours apa yang tengok ini adalah consider, ikutkan kali kita tengok kan 4 hours malam tu ada share kan di Discord nanti tu buka dulu Discord channel dan tunjuk buktikan tu share malam, iaitu di mana kita pukul 12 malam tu tunggu untuk candle ini. So candle merah ni tu tunggu untuk inilah candle pukul 8. Kalau tengok lah yang merah inilah candle pukul 8, di mana close itu pukul 12, dan hijau ni candle pukul 12. Hijau kedua ni adalah candle pukul 4 pagi. So meaning pukul 8 nanti kita close. So meaning apa yang berlaku ni kita consider for kata dah breakout. So untuk wedge ni dia dah breakout dan consider adalah now inilah sudah retest tu point breaking. Price target adalah ambil balik
ke bawah ini, di mana measurement ialah daripada ini point of breaking, dan sebaik ia di breaking kita letak semua ni price tu sampai kawasan ni almost nak berada di lower low yang sebelum ni, iaitu di 4 hours punya lower low ialah 1.77k. So itulah potential boleh berlaku untuk, mungkin kita tak nampak untuk hari ini ataupun kuartal hari Ahad. Mungkin kita nampak hanya sedikit lagi sideways, kita nampak sedikit lagi kuartal sedikit minor base kat sini, kemudian hari Isnin mungkin kita akan baru drop ke dalam kawasan ni. So itulah base kita punya, base punya isi berdasarkan kita punya falling wedge. So itulah kuartal pergerakan, tapi pun kita ada lagi counter untuk bearish pattern ni adalah kuartal kita punya kuartal reversal pattern, di mana yang ini kita dah complete pun, kita ni adalah posisi kita tengok ni. Ini adalah falling wedge di mana kita break up dan retest. So dua kita ada potential, sama ada price tu boleh regain atas dan drop ke bawah. So dua-dua itu boleh berlaku. Nak mana yang fail, sekiranya kita nak tengok falling wedge ini fail adalah di mana macam cakap, untuk kita tengok kita price legit untuk sampai ke bawah ni, at least price tu perlu break out yang ini, masuk balik ke trendline putih ni untuk falling wedge ini. Untuk falling wedge ini berjaya, at least dia return balik ke bawah dengan body close bawah putih. Dan sekiranya kita nak tengok kuartal rising wedge ini, aku tengok reversal pattern ni lah kuartal gagal. Sekiranya kita nak tengok kuartal pattern kita, iaitu pattern reversal pattern ni gagal, ialah dengan price itu kembali balik bawah line kuning ni, dan kita akan expect kalau break bawah minor support ni yang kuning, meaning kita akan expect ada huge opportunity untuk drop balik ke kawasan ni. So itulah untuk reversal pattern kalau gagal. Kalau inverse hand shoulder pula, kita akan tengok rising wedge. So sekiranya rising wedge ni untuk gagal macam mana, sekiranya price tu kembali balik dengan at least ataupun 4 hours ataupun daily masuk balik ke dalam trend line ini. So meaning sekiranya masuk balik kawasan ni, ada opportunity untuk dia follow pergerakan, iaitu inverse and shoulder. So itulah dua pergerakan kuartal 50-50. Sebab apa kita ada dua pattern, iaitu pattern falling wedge dan juga falling wedge di mana ialah pattern bearish, dan juga kita ada pattern reversal pattern, iaitu head and shoulder ataupun reversal inverse hand and shoulder. So untuk price tu sampai mana, untuk inverse hand shoulder ni adalah price target, nanti kita akan guna yang ni, yang kecil ni kita tak perlu monitor kan, kita monitor aja yang besar ni untuk 4 hours. So yang ni, daripada ini point breaking untuk inverse hand shoulder, di mana breaking, dah pun breaking ni meaning point sampai mana, ialah sampai ke kawasan umur 25, ialah umur dalam kita punya Fibonacci, iaitu 26k. So itulah pergerakan market yang kita boleh tengok boleh berlaku, sama ada up ataupun down. So 50-50 untuk kata minggu ni, apapun mutamat mungkin hari Isnin, walaupun kita ada potensi lagi juga expectation untuk volume wedge ini, untuk inverse and shoulder ni sedikit weak dia punya pattern. Yang tu nak tengok adalah lebih strong adalah inverse and shoulder yang ni, di mana pergerakan ni. So kita still lagi buat pergerakan head, dan sekiranya sampai 23 berlaku rejection dan bounce balik untuk sampai dan touch lagi sekali, iaitu meaning kita ada 1, 2, 3 dan 4 inverse hand and shoulder ini most likely akan win dalam market. Dan mostly kita akan sampai mana, point breaking itu adalah mostly kita akan nampak, iaitu point breaking sekiranya kita dapat falling wedge yang lebih strong ini, adalah kita akan nampak almost sama juga dalam 26k ataupun almost kembali balik ke 27. Kalau 27 apa, kali ikutkan kita ada all time high yang sebelum kita drop ke 20k, iaitu kita ada lower sikit dengan 27. So ini boleh sampai di dalam kawasan itu. So ini inverse and shoulder itulah lebih strong daripada inverse and shoulder yang kita ada sekarang. So apapun, untuk pagi ni kita akan monitor dua pattern, iaitu inverse shoulder ni untuk 4 hours, dan juga kita nak tengok sama ada inverse and shoulder ataupun falling wedge ini yang gagal. So mana yang satu gagal, macam biasa nanti Zul akan updatekan sentiasa, dan confirmation tu kita dah bagi pun. Untuk yang ni kita dah ada confirmation untuk inverse and shoulder ni, iaitu breakout dan retest untuk dari atas. Kemudian untuk falling rising wedge ni ada juga kita dah breakout dan retest. So now point sama ada price untuk dia akan follow inverse shoulder ataupun kuartal rising wedge tu. Dua-dua itu boleh berlaku dalam market. So kita tengok kata untuk hari ni, apapun hari Ahad tak banyak berlaku kuartal pergerakan market yang drastik untuk dalam hari Minggu. So kita akan tengok macam mana pergerakan market, nanti tu akan updatekan di Discord channel. So di Discord semalam tu ada share kan sedikit, iaitu mengenai pergerakan falling wedge tu, nanti tu akan tengok balik. Yang ni dua di sharekan semalam, iaitu dengan candle pukul 12 kita tengok breakout, dan untuk pagi ni kita tengok pun dah breakout dan retest. So macamlah tu terangkan tadi, kita ada dua pattern, iaitu 50-50 antara bullish pattern dan reversal pattern tu berada di kawasan ini. So itulah pergerakan market, so kita monitor sama-sama. So itulah untuk Bitcoin. So next kita akan pergi untuk di
sebelum tu pergi ke Ethereum, tu akan tengok untuk request dulu. Sebab apa, aku kata di ruangan komen semalam ada yang request untuk Dogecoin dan Cube. Cube ni tu tak pasti sebab apa, Cube kalau tu search di coin market cap ni ada dua. So QUBE, Cube, ada Cube Space dengan network tu kita akan tengok dua-dua. So pertama kita akan tengok dulu untuk Dogecoin. So ada yang request pasal Dogecoin, kita akan tengok dulu Dogecoin. Tu Dogecoin, apa yang berlaku untuk Dogecoin currently, adakah good position untuk buy untuk long term. Currently Zo holding 1000 coin untuk Dogecoin, di mana Zo buy dulu, harga dia adalah di 5 sen. Tu currently harga dia kat mana? Dogecoin, meme coin Serapi meme coin. Okey, ni meme coin tu punya chart, ia untuk Dogecoin. Tu Dogecoin akan sampai ke mana? So currently Dogecoin berada di 6 sen. So 6 sen masih lagi above tu punya average per price, iaitu tu buy tu dalam kawasan 5 sen. Tu dapat 1000 coin. So meaning dah naik. Untuk kita tengok sebelum ni kita ada monitor support dan resistance ni. So support resistance ni dah complete. Kita akan biarkan. So now kita akan monitor kat mana kat support dan resistance baru kita tu. Untuk last high, last low, kita ada consider boleh ambil ni. Untuk ambil strong terus, kita ambil yang atas ni dan terus draw ke bawah. Kemudian inilah resistance perlu di break untuk Dogecoin. Untuk kita tengok at least ke 1.6 kita berada di 12 sen. 12 sen kita kembali balik ke zone kawasan ini. So ini legit untuk mengatakan price target tu boleh sampai sekiranya kita break kita punya box resistance. Kemudian untuk box support di mana? Box support currently kita tak boleh monitor lagi. Sebab apa? Kita tak ada lagi momentum untuk, kita belum touch lagi kawasan ni. Sekiranya price tu dah touch box ni, barulah kita boleh tarik support kita. So currently kita hanya monitor untuk pergerakan kita ada di 0.04 dan 0.03 adalah potential boleh berlaku. Dan sekiranya kata Dogecoin drop 95%, 95% adalah dalam 3 sen, tu anda boleh start buy. Sebab apa? Dalam sen-sen ni lah consider good lah anda buy. Sebab apa? Inilah kata meme coin. Hopefully dia ada lagi kata effect dalam market untuk net semburan. Kalau ada naik, kita ada kena free coin lah. Sebab apa? Dogecoin ni nak beli murah je. 5 sen pun baru anda perlu dalam berapa tak sampai 100 pun kalau nak dapat kau 1000 coin. Tu meaning untuk Dogecoin anda nak invest untuk long term, tak salah boleh buy untuk long term, tapi at least dalam 3 sen ke 60.06 adalah potential yang boleh dapat sekiranya Bitcoin drop ke dalam 17 ke 14k. So itulah untuk Dogecoin currently pergerakan. So resistance kita perlu breakout ni untuk tengok mark ni atas. Sekiranya kita drop lagi below, almost dalam kita drop below, kita ada target di kawasan 0.3 dan 0.06 untuk long term buying ataupun anda buy. Kalau anda nak kata invest dalam Dogecoin, anda boleh buy kawasan ni, tapi buy lah duit yang anda expectation kan boleh loss. Sebab apa? Dogecoin adalah kata hanyalah speculation coin. Tu dia punya fundamental consider good, tapi dia punya aku kata main market dia adalah kata hanyalah speculation saja. So itulah untuk Dogecoin. So next kita akan pergi juga untuk Cube. Cube ni ada dua, Solmania Pace dan juga network. So mungkin kita pergi ke network dulu, tu tak pasti yang mana. So ada di HUB. So Cube USB. Tu tengok Cube USB dulu di HUB USDT. Kita akan tengok yang ni untuk price. So price ikutkan yang ni baru buka, mungkin coin baru ni. So kita tengok apa pun, kita tengok review secara 4 hour, swing low to swing high. Kat manakah dia punya major support? Major support untuk Fibonacci di kawasan ni dah pun breakout. Bila breakout meaning apa berlaku, kita akan expect dia akan pergi ke last support. Last support kita berada di mana? Iaitu harga opening di bawah ini. So meaning inilah harga last support. Sekiranya kita breakout bawah support ni, meaning dia akan free fall. Currently price holding tu kuasa 30 sen. So kalau price tu dapat buat sideways bertahan kawasan ni, ada capacity untuk rebound. Tapi sekiranya price tu drop below 30 sen, kata hopefully anda invest duit yang anda expectation kan boleh loss. Sebab apa? Kalau dia drop below support, kata free fall tu dah tak ada lantai nak support. So dia boleh drop lagi sampai apa? Sampai zero. Tu apa pun kita tengok, kalau anda yakin dengan fundamental dia, boleh invest. Apa pun tengoklah dulu. Tu sarankan untuk altcoin macam ni, anda hold dulu sembarang pembelian altcoin anda kecuali Ethereum saja. So ini anda tengok dulu Bitcoin, bila Bitcoin dah buat sideways ataupun dah Bitcoin dah nampak kata pattern bullish atau reversal yang strong, kita akan barulah akan buy di altcoin. So inilah untuk Cube. So kalau next coin untuk Cube tadi, inilah network. Kalau kita akan ikut price 176, betul tak? 176, ya betul 176. So next kita akan pergi untuk Cube yang satu lagi. Sebab apa? Tu tak pasti Cube yang mana, Solmania ataupun network ni. Tengok yang ni market kat mana. Yang ini market dekat Gemini Usahaku. Mungkin ada possibility bukan yang ni lah, betul memang dekat tadi tu, iaitu Quick Cube Network. So itulah aku kata dua expectation. Kalau salah, anda boleh request balik di mana Cube yang betul tu. So itulah aku kata Cube dan aku kata Dogecoin.
So next kita akan pergi ke second major coin, iaitu Ethereum. So 1.2, ke manakah arah pergerakan Bitcoin untuk minggu ni ataupun hujung minggu ni, ataupun potential kita tengok hari Isnin. So hari Isnin untuk Bitcoin ada potential untuk naik atas dan drop bawah 50-50. Di Ethereum macam mana? So kita boleh gunakan Ethereum sebagai untuk support kita punya analisis di Bitcoin. Sekiranya kita nampak clearly Ethereum nak drop, so meaning ada potential yang 50-50 di Bitcoin tadi, adalah kata percentage akan more support, dia akan follow, orang kata align dengan pergerakan Ethereum untuk Bitcoin drop. So kita akan tengok di Ethereum. So di Ethereum currently berada di 1.2, apa yang Zoom monitor. Di Ethereum zone 4 hours Zoom ada monitor pergerakan yang ini, iaitu pergerakan sama juga, iaitu inverse and shoulder, iaitu reversal pattern, di mana point breaking target dah sampai 1.4 dah legit berkatakan kita ada all time high yang lepas, iaitu 2017. Even kita dah drop pun all time high 2017 kita dah drop below, dan currently dia akan sampai. So ada potential untuk sampai kawasan bawah ni. So macam cakap, ada potential untuk Bitcoin akan sideways sampailah hujung bulan depan, iaitu dalam 26-25, di mana kita akan tengok masa tu akan ada CPI data, kita akan ada interest rate diumumkan. Itu kata US punya market, kata news, meaning akan possible dalam masa 1 bulan ni kita akan ada sideways antara 1K ke 1.4. So ada potential boleh berlaku ni, dan apapun sekiranya ini berlaku, ini tanda adalah bear flag di mana price akan meneruskan lagi perjalanan ke bawah. Selagi mana kita tak ada reversal pattern di atas ni, tapi kalau kita break up dengan daily atau weekly, tu meaning kita akan price akan more push price ke atas. So itulah untuk Ethereum. So apa pun kita tengok ada good untuk dia naik. So untuk di Ethereum, kalau tengok lagi at least nak pergi ke 1.4k, untuk di ni kita perlu breakout trendline ni, iaitu 1.253 ni, 1.254 $1,254. Kalau kita breakout dengan 4 hours ataupun lagi strong adalah daily, meaning kita akan ada opportunity untuk sampai di 1.4. Segala sampai 1.4, meaning kita tengok Bitcoin juga akan melakukan at least touch ke 23. So meaning volume wedge kita akan gagal, meaning kita akan monitor kita punya inverse and shoulder. So untuk ini ada tak quarter pattern yang lain? So kita ikutkan dekat Ethereum ni, so kalau nak draw wedge sama seperti Bitcoin atau macam tak lepas tengok yang ni. Kemudian kita akan tengok satu lagi. So sama juga untuk wedge. So untuk Ethereum ada juga pergerakan wedge di ni. So pergerakan yang sama untuk seperti di Bitcoin. So mostly kita akan tengok ada opportunity. Maksudnya 50-50 ni selalunya kita akan tengok kata tak market tu tak dapat decide pergerakan untuk naik atas ada, turun bawah pun ada. So meaning kita ada di major resistance, kita ada major support. So ada opportunity yang besar punya, macam cakap tadi, at least kita akan nampak sideways saja sampailah hujung bulan depan ataupun sampai next meeting, iaitu dalam tarikh dalam 25 ke 26. So 25-26 bulan depan barulah kita akan nampak ada pergerakan yang drastik untuk di Bitcoin. So apapun kita baru je lepas drop yang drastik ni, so meaning mostly kita akan tengok ada pergerakan sideways yang lama lah, mostly 1 bulan. So untuk Ethereum tu hanya expect at least 1.2 ke 1K ataupun sedikit tinggi di kawasan 1.4. So ini kita akan nampak pergerakan sideways. So sideways ni mostly kita upper kita tengok dalam 1.4 ataupun 1.2, ini kita akan tengok ada opportunity, ada range dalam kawasan ini. So itulah untuk analisis untuk kali. Sebab tu cakap untuk tak kata aku kata tak beli lagi untuk di Ethereum ataupun di Bitcoin, ataupun dah buy, dah jual sikit, dah boleh sikit profit. Tu akan tunggu. Sebab apa tu nak tunggu at least jatuhkan 8.5, ataupun yang paling best untuk Ethereum adalah 500. Kalau dapat 500 ni, kalau tak buy lagi, memang tu tak tahulah nak tanya, tak tahulah kalau tak tahulah kenapa tak beli. So mean kat 1K pun dah consider boleh buy untuk long term. So apa Ethereum, ingat harga tertinggi adalah 4.8. So now dah 1K. So orang kata discount almost dalam dah 80% discount. So meaning kalau anda buy sekarang, anda akan ada huge profit untuk ke depan. Yes, tapi dalam bearish market kita ada potential lagi untuk drop bawah. Sebenarnya drop itu hanya loss value saja. Given time anda kita accumulate lagi betul, kita accumulate lagi asset ni, kumpul sebanyak boleh. Dalam bearish market ni kita tak fikirkan pasal value, kita fikirkan pasal kumpul aset sebanyak boleh. So ini kita akan DCA, kita akan buy 1K, kita akan buy 800, kita akan buy, dan 500 pun kita akan buy. So itulah potential untuk bearish market untuk Ethereum. Sekiranya Bitcoin sampai 10K, Ethereum boleh nampak dalam $500 per coin. So memang harga murah lah, memang Zul akan buy. Sebab apa, dah hampir 90% discount untuk Ethereum kalau price jatuh ke $500 per coin. So itulah untuk Ethereum. So ini sama juga untuk Ethereum,
tak membantu kita untuk membantu di Bitcoin. Sebab apa, dia nampak juga iaitu yes kita ada yang ni, yang ini pun ada juga untuk potential dia drop bawah 50-50. So ni kita nampak iaitu 50-50, sebenarnya kita akan nampak pergerakan hanyalah sideways saja dalam market sampailah dia break kita punya major support dan major resistance. So itu untuk kata Ethereum. Next kita akan pergi juga ke Shiba Inu. So Shiba Inu, apa yang berlaku di Shiba Inu? Naik dengan drastik ke Shiba Inu. So tak pasti kenapa sentimen apa yang kata Shiba Inu ni naik dengan, tapi cakaplah dia ada terangkan kita ada support itu ni iaitu resistance yang kuning ni. So macam cakap tu, kalau kita nak tengok Shiba Inu terus naik, kita perlu breakout yang kuning ni. So untuk ikutkan 4 hours kita dah fail, kemudian masuk balik, so kita dah breakout. So ini kita ada resistance juga di kawasan ini. So ini untuk first langkah terusnya untuk Ethereum dah pun berjaya break yang line kuning ni. So ini tak perlu kita draw lagi, dah berjaya. So ini apa yang kita monitor adalah currently kita akan tengok kat manakah resistance dan Fibonacci kita, Fibonacci support dan resistance kita, iaitu dua-dua draw ni dia swing high ni, swing high ini to swing low, kita dapat resistance iaitu bot ni break. Sekiranya Shiba Inu berjaya break ini, meaning 1.6 adalah berada ni, 1.6 berada di 0.001, di mana 0 tu tinggal 4 saja, berbanding sekarang 0 ada 5. So kemudian untuk di support kat mana, disebabkan price dah touch kawasan ni iaitu kawasan resistance, kita boleh draw kita punya support swing low to swing high, dan support kita berada di kawasan ni. So untuk di Shiba Inu, untuk pergerakan lagi kita akan tengok sekiranya breakout ni 1.6 ke atas, kalau kita breakout bawah 1.6 ke bawah. So macam juga 50-50 juga untuk altcoin ni, di mana kita tengok pergerakan tu akan efek bila kita tengok pergerakan Bitcoin. Bitcoin naik, altcoin akan naik, Bitcoin drop, altcoin akan drop. So ini untuk currently, kalau ada siapa buy, tak masalah, anda boleh take profit dah kawasan ni. Dan sekiranya anda nak ambil modal aja, yang profit tinggalkan. Sebab apa, kita nak invest untuk long term. So at least kalau anda nak balik modal, tunggu kalau drop lagi bawah, kita boleh buy lagi untuk long term. Tapi pun sama juga Shiba Inu ni, seperti mana Dogecoin, ialah kata meme coin atau kata speculation coin. Invest duit yang anda expectation kan boleh loss saja, dan invest lah kata tak banyak pun, invest sedikit amount saja untuk at least dapat sedikit profit untuk kata Shiba Inu dan kata Dogecoin kalau anda nak invest. Itulah di mana support dan resistance currently. Dan best buy kali kita berada mana untuk di Shiba Inu pun kita berada dah almost last support. Last support kita berada mana ialah 0.06. So inilah last support untuk di, kau tengok ini adalah consider last support. Ini adalah consider last support ataupun lantai untuk Shiba Inu. Kalau break juga ini, meaning dia akan free fall. So kita pun berada di kawasan last support. Tu kawasan ni adalah kalau nak invest, consider bolehlah untuk invest untuk long term, tapi invest duit yang anda expectation boleh loss saja. So jangan invest banyak. Sebab apa, ini adalah kata meme coin saja. So fokus dulu di Bitcoin. So itulah untuk di Shiba Inu. Next kita akan pergi coin yang tu memang target untuk dapatkan 1000 coin, iaitu Matic. Matic ikutkan minggu ni naik berapa tadi? Matic tadi naik almost dalam 70% ataupun 50%. Untuk minggu ni 72% untuk minggu ni. So daripada berapa persen? Daripada 30% atau 30% naik sampai 50% ataupun 6%. So apa yang berlaku di Matic macam ni? So kita tengok di Matic apa yang berlaku secara chart ataupun di trading view. Matic. Alright, di Matic. Okay, sama juga Matic sebenarnya cakap kekiranya the breakout line kuning ni, so meaning ada potential untuk kita naik lagi ke atas. So dah sampai, so meaning naik kawasan ni dah pun breakout kita menyusun kerana dia buat base. So meaning sekiranya dia breakout yang ini ada potential untuk 1.6 dia kat mana? 1.6 swing high to swing low, 1.6 berada di 87 berada di atas ni. So meaning untuk yang lebih strong, kita nak tengok quarter resistance, kita akan tengok yang ni, kita akan drop, kita akan monitor yang strength terus yang ni. So swing low ini to swing high ni to swing low, meaning resistance yang perlu betul-betul dia break untuk mengatakan dia akan too strong ialah yang ni. So break yang ni 1.6 barulah berada dalam $1. $1 ada apa? $1 kita akan tengok kalau kita letak balik trend line kat $1 ni, meaning kita nampak ni ada kata kita buat sideways, breakout, retest dan drop bawah. So ini legit untuk sampai $1 sekiranya Matic untuk sampai ke bangkit breakout ni. So pun macam lah Bitcoin still lagi sideways. Kalau Bitcoin sampai 23, kita akan ada opportunity untuk sampai ke 29k. Kalau breakout 23 untuk Bitcoin, kita ada opportunity untuk ke sampai 29k. So meaning Matic ada opportunity untuk sampai at least ke dalam $1 untuk dia punya net quarter
net kata resistance ataupun price target. So itulah opportunity boleh berlaku di Matic. So currently Matic dia punya position kat mana? Dia punya average berada di 1.6 dengan holding 200 coin lebih. So ini Zul target untuk dapatkan 10,000 coin. So lagi 800. Macam Zul ada target dalam 16 sen ke 5 sen. So hopefully Zul dapat untuk tahun ni, sebab apa masih baru lagi, baru bulan 6. Bearish market, hopefully kita akan dapat untuk end of the year, kita akan dapat Bitcoin dalam at least 14k ataupun kalau paling lower kita adalah 10k. So meaning Matic kan, so boleh kena dapat dalam 5 sen. Kalau 5 sen memang Zul akan grab buy terus dapatkan 1000 coin, dan ada high possibility Zul akan dapatkan 10,000 coin untuk Matic, sekiranya dapat harga dalam 5 sen. So itulah untuk di Matic. So next kita akan pergi juga di Uniswap dan di Chainlink lah. So Uniswap apa yang berlaku? So sebelum ke Uniswap kita akan pergi ke Chainlink dulu. Chainlink untuk hari ini ataupun Chainlink, sebab apa Chainlink dah masuk di Lunar kan. Ramai yang nak tanya Chainlink, so adakah good untuk invest untuk Chainlink? Chainlink bagi Zul adalah kata coin yang kata dia punya fundamental dia strong untuk long term. So untuk short term kita tengok, short term kita dah breakout kita punya minor support tu, ini adakan price push ke bawah. Push sampai ke mana? Kita tengok at least swing low to swing high. Kita tengok point berkir 1.6 kita betul-betul berada di 28 ni ada apa? Kalau kita tengok balik 28 ni kita akan ada sedikit support tu. Untuk di Chainlink, tu sarankan untuk anda kalau anda invest untuk long term, currently bukanlah masa terbaik lagi untuk buy. Macam kat tadi, Bitcoin still lagi ada sentiment untuk drop bawah at least 14k ke 10k paling lower. So sekiranya Bitcoin jatuh 14k ataupun ke 10k, kita akan ada huge opportunity untuk beli Chainlink almost dalam harga dalam $1, iaitu dalam $3 ke $1.5. So anda boleh buy masa tu, buy untuk long term ataupun buy untuk expectation net bulan, iaitu di mana kita akan anggarkan untuk net bulan adalah tahun 2025. So boleh buy di kawasan ni. So apa pun tunggu dulu pergerakan Bitcoin. So anda hanya be ready dengan dana saja. Kalau naik pun tak masalah, anda akan profit apa yang anda holding. Kalau anda belum lagi holding, Zul sarankan tunggu kat sini. Bagi Zul pun kuota average tu tinggi banyak, Zul berada di $25. So buy itu masa price itu berada di bawah ni nak naik, Zul tak jual dan price tu drop dalam bearish market. So pun Zul tersangkut, tak masalah, biarkan saja, itu hanya loss value saja, asset tu ada. Give time bila drop lagi bawah, Zul akan accumulate more, meaning average tu akan turun dengan drastik. Sebab apa? Zul buy dengan harga di bawah. So bila price tu pump, meaning aku kata ROI, return on investment tu lebih cepat berbanding kalau Zul tak buy di bawah ni. Zul kena tunggu at least naik sampai $25. So itulah Zul punya plan untuk Chainlink adalah kalau sampai $1 pun ada opportunity juga Zul akan dapat at least dalam 1,000 coin untuk Matic. Itu untuk Chainlink. So itu untuk Chainlink. So last coin, last analysis untuk pagi iaitu Uniswap. So Uniswap kita tengok Uniswap USDT kita akan tengok di, kita akan di KuCoin. Dia ada monitor di KuCoin dulu. So di Uniswap, adakah good position untuk buy untuk long term? Currently dia berada di second last support. Dia kata kita ada support dan last support. So meaning last support kita lah berada di 1.9, second last support kita berada di $4.4. So currently price berada di $4.4. Adakah kita boleh loss lagi 4.4 ke untuk pergi ke last support untuk Uniswap tu? Berdasarkan ini ada sedikit strength, iaitu kita dah breakout kita punya resistance ni, di mana price tu ada potential untuk rebound naik atas. Sebab apa? Sebelum ni Zul ada monitor kita punya support dan resistance, dan dah break resistance, meaning untuk yang ni at least untuk kita akan break sampai mana? Swing high tu, swing low 1.6 berada 76 kembali balik ke kawasan base di kawasan ni. So ada opportunity untuk dia sedikit release bound. Apa pun kita tengok, kita ada support kali, kata resistance kawasan ni horizontal. So adakah dia berjaya break? Kalau kita tengok berjaya break dengan 4 hours ataupun daily, meaning confirmation internet atas tu lah lebih tinggi. So meaning masa tu kita akan tengok possibly Bitcoin boleh sampai ke 23. Sekiranya berlaku rebound, sama juga tadi kita akan expect dia akan drop bawah, sama juga Bitcoin akan gagal untuk kita punya inverse order, akan follow kita punya falling wedge. So 50-50 untuk pergerakan market, kita akan monitor pergerakan tu, adakah Uniswap good position untuk buy sekarang. Bagi Zul holding lagi macam sama juga tadi, tunggu dulu untuk Bitcoin at least dalam 14k ataupun minimum lower, paling lower kita dapat 10k adalah good position untuk kita start buy altcoin masa tu. Sebab apa? Masa tu kita akan tengok aku kata altcoin ni akan berada almost dalam 95 ke 98%. Untuk Uniswap masih berada ni, so meaning untuk best buy kita consider boleh dalam bawah $4 ke dalam $2. So inilah position ataupun yang kita dapat kalau ikutkan, nanti dia akan tengokkan lagi. Kita akan tengok di sini. So yang ini price, so yang ni ada lower. So second ni kita tengok, kita akan draw satu lagi yang ni. So meaning between ni, so kita boleh tengok between antara ni. So possible lah kata 3
antara yang terbaik adalah $3 ke $2 adalah potential price yang anda boleh buy untuk long term, untuk expectation, untuk net sebulan untuk Uniswap. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe, dan sekiranya anda nak request sebarang permintaan, tu type saja di ruangan komen, ataupun anda tunggu live. Buat apa? Dia akan buat live setiap hari Isnin ke Jumaat pukul 10 ke 11 malam. So masa live tu anda boleh request di ruangan komen, dan dia akan bantu anda tengok chat analisis tu. Adakah di manakah good position untuk buy, di manakah long term dan short term dia movement. So guys, itulah untuk pagi ni. Like and subscribe, dan sekiranya anda nak join YouTube membership, senang saja klik button join ini, kemudian anda pergi ke the homepage video playlist community ni, akan ada nampak membership. Klik membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. So macam biasa hari Sabtu Ahad malam tak ada live, dan tu akan setiap pergerakan yang aku menarik untuk hari Sabtu Ahad, tu akan sharekan di Discord channel. So apapun untuk Bitcoin, kita tak ada sebarang ni, dia still lagi monitor iaitu 50-50. Kita tengok untuk hari ni, dia akan updatekan di Discord channel. Sama ada kita follow kita akan terus follow kita punya inverse and shoulder ataupun kata falling wedge. So currently dua-dua follow, rising kata inverse and shoulder pun follow, kata breakout retest untuk ni atas, untuk falling wedge pun sama, breakout dan retest. So bergantung kena resistance tu, adakah dia drop bawah atau naik, nanti tu akan ambilkan another confirmation di kata Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda lagi insyaAllah besok pagi, review pagi dan live secara malam, live di waktu malam pukul 10 ke 11 Isnin sampai Jumaat. Like and subscribe, hit button notification. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.